الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
perkataan, maka hilanglah pahala Jumaatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
illallah. الحمد لله الغني الحميد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita beroleh kejayaan, kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat kelak. Mimbar pada hari ini membicarakan mawaddah, yakni kasih sayang, dan rahmah, yakni belas kasihan, asas kebahagiaan rumah tangga. Kaum muslimin dirahmati Allah, perkahwinan disyariatkan sebagai satu cara meramaikan umat manusia, membentuk keluarga bahagia, menghubungkan silaturahim, memelihara keturunan, dan merupakan satu sunnah yang dituntut oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala juga telah menjadikan hikmah perkahwinan sebagai cara untuk pasangan suami isteri mewujudkan kasih sayang, yakni mawaddah, dan belas kasihan, yakni rahmah antara satu sama lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Rum ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahwa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu, yakni suami istri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan, yakni yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Para jemaah sekalian, ayat tadi menjelaskan bahawa kasih sayang yang terjalin dari hubungan perkahwinan yang sah itu akhirnya akan membuatkan kita berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya akan lahirlah ketenangan, yakni sakinah dalam rumah tangga, sejahtera dalam masyarakat, dan harmoni dalam sebuah negara. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Islam telah menggariskan ciri-ciri bakal suami dan istri yang perlu diteliti ketika memilih pasangan hidup. Bakal suami yang perlu diberi perhatian ialah seorang yang menghayati agama, memiliki akhlak yang mulia, dan mampu memimpin dan membimbing keluarga. Imam At-Tirmizi rahimahullah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya
apabila datang meminang kepada kamu orang yang kamu redha agama dan akhlaknya, maka hendaklah kamu kawini akan dia. Jika kamu tidak melakukannya, nescaya akan berlaku fitnah di atas muka bumi ini dan kerosakan yang besar. Begitu juga ciri-ciri bakal istri yang menjadi pilihan hendaklah dari kalangan seorang yang beragama. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fasfar bizatid din taribat yadaka." Maksudnya, lazimnya wanita dikahwini kerana 4 perkara: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Oleh itu, pilihlah yang beragama, nescaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, mawaddah, yakni kasih sayang, hanya terjelma di alam perkahwinan apabila suami istri saling memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing. Apabila telah diijab kabul, maka termeterailah tanggungjawab seorang suami memberi nafkah zahir dan batin terhadap istrinya, menyediakan keperluan asas dan lain-lain keperluan dengan sebaik yang mungkin, yang meliputi makanan yang mencukupi, pakaian mengikut keperluan, dan tempat tinggal yang selesa selaras dengan kemampuan suami. Sebuah hadis daripada Muawiyah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hak istri, hak seorang istri ke atas suaminya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepadanya bahawa seorang suami hendaklah memberi makanan dan pakaian kepada istrinya dan tidak memukul wajahnya, tidak menghinanya dan tidak meninggalkannya melainkan di rumah tempat kediamannya. Istri pula perlu taat kepada suami selagi tidak melanggar perintah syarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud hak seorang suami ke atas istrinya ialah istri tidak meninggalkan tempat tidur suaminya, rela dengan gilirannya yang ditetapkan oleh suaminya, taat pada perintah suami, tidak keluar rumah tanpa izin suami, dan tidak membenarkan orang yang dibenci suami masuk ke dalam rumahnya. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam membina rumah tangga bahagia yang mendapat keredaan Allah, mestilah memiliki sifat rahmah atau kasih mengasihi antara satu sama lain, sikap bertolak ansur, memahami antara satu sama lain, berlaku adil dan ihsan merupakan antara ciri sifat rahmah yang perlu ada dalam sebuah rumah tangga. Komunikasi yang berkesan juga menyumbang kepada kebahagiaan rumah tangga. Bahasa komunikasi bukan hanya melalui bahasa pertuturan, tetapi juga bahasa badan atau bahasa perantaraan melalui telefon dan lain-lain. Justru suami dan istri hendaklah menjaga tutur kata masing-masing. Perkataan yang kasar sudah tentu akan memedihkan hati pasangan, yang tidak mustahil akan menjejaskan hubungan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya dengan suratun Nisa ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Maksudnya, dan bergaullah kamu dengan mereka, yakni istri-istri kamu itu, dengan cara yang baik.
Kemudian jika kamu merasai benci kepada mereka, yakni disebabkan tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya. Kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedangkan Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak, yakni untuk kamu. Kaum muslimin dirahmati Allah, apabila sifat mawaddah dan rahmah terbentuk dalam sebuah keluarga, maka akan lahirlah sakinah, yakni ketenangan, bukan sahaja kepada pasangan suami isteri, tetapi juga rumah tangga yang dibina. Suami akan melakukan tugas dengan ikhlas, jujur dan amanah. Manakala isteri pula sentiasa bekerja sama, hormat menghormati dan bertimbang rasa dalam pergaulan. Justru bagi memastikan setiap rumah tangga yang dibina kekal hingga akhir hayat, maka setiap individu yang telah berkahwin perlu memiliki ilmu pengetahuan yang mantap, amalan yang soleh, ekonomi yang stabil lagi halal, kesehatan yang baik, dan hidup berpandukan kepada contoh amalan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya mewujudkan keluarga mawaddah, rahmah dan sakinah adalah merupakan satu tuntutan Islam. Ia adalah cita-cita setiap pasangan untuk melahirkan keluarga yang aman, keluarga yang bahagia dan keluarga yang harmoni. Mengakhiri khutbah pada hari ini sebagai peringatan bersama. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perkahwinan ke atas hambanya sebagai suatu ibadah, dan ia wajib dibina dengan penuh mawaddah, rahmah dan sakinah. Kedua, umat Islam wajib membina kerukunan rumah tangga dengan berkasih sayang, saling bekerja sama, hormat menghormati, berkomunikasi dengan lembut dan mesra bagi memikul hak dan amanah yang diberikan oleh Allah kepada setiap pasangan. Ketiga, setiap pasangan hendaklah menjauhkan perkara-perkara yang boleh meruntuhkan rumah tangga, seperti menyebarkan hal-hal keaiban rumah tangga. Dan yang keempat, umat Islam hendaklah berpegang kepada matlamat perkahwinan untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Furqan ayat 74, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yaqulun Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maksudnya, dan juga mereka, yakni yang diridhai Allah itu ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari istri-istri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد ودم وأنعم وتفضل وبارك
بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك وأسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته la'allakum tuflihun. Kaum muslimin dirahmati Allah, pada musim ke-7 ini mimbar menyeru agar kita sentiasa berwaspada dan mengikut nasihat yang diberikan oleh pihak berkuasa dari masa ke masa, sama ada yang berkaitan dengan berkemungkinan banjir maupun keadaan perairan yang tidak menentu. Pada masa yang sama, kita hendaklah sentiasa melakukan kawalan kendiri dengan sebaik-baiknya bagi mengelakkan terdedah kepada bahaya wabak penyakit. Teruskanlah para jemaah sekalian, teruskanlah kita memohon keampunan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat segala wabak dan musibah daripada kita dan dikurniakan keselamatan dan kesejahteraan buat diri kita, keluarga kita, masyarakat, negeri dan negara. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Allahumma ya Allah ya Rahman wa Rahim, berikanlah taufik dan hidayahmu kepada kami sekalian dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak. Allahumma ya Allah, kurniakanlah kami rezeki yang halal lagi diberkati. Hindarilah kami daripada sebarang bentuk gejala rasuah dan pelanggaran kepada peraturan dan undang-undang. Kurniakanlah kami keselamatan dan kesejahteraan. Jadikanlah kami ummah yang berkualiti dan berintegriti demi mencapai negeri dan negara yang aman dan makmur serta mendapat perlindungan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kukuhkanlah perpaduan dan kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak di bawah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Limpahkanlah ke atas kami nikmat kesehatan dan keafiatan.
Kurniakanlah kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit. Dan bebaskanlah ya Allah, bebaskanlah negara kami daripada segala perkara yang tidak diingini dan wabak-wabak penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Penuh-penuhkan saf di hadapan, lurus dan rapat. Istau. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر.
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها النبي. السلام علينا وعلى السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الإله الذي لم يكن شريك له الولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.